Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 7 April 2020 bersama saya Enes Juratan Seribu. Berita utama. Dana tambahan sebanyak 10 bilion ringgit diperuntukkan oleh kerajaan bagi membantu meringankan beban kewangan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro di negara ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas pada Isnin berkata, langkah tambahan pakej Rancangan Ekonomi Prihatin Rakyat atau Prihatin Tambahan itu dirangka bagi memastikan 2/3 daripada jumlah pekerja di negara ini terus mendapat pekerjaan. Dan hasil daripada semua usaha tersebut, saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan langkah tambahan bagi pakej Rancangan Ekonomi Prihatin Rakyat atau Prihatin Tambahan, dan pakej tambahan berjumlah 10 bilion ringgit. 10 bilion ringgit ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keuangan PKS dan seterusnya menjamin 2/3 daripada jumlah pekerja di negara ini terus mendapat pekerjaan. Perdana Menteri menambah, langkah-langkah tambahan yang diambil ialah peruntukan bagi program subsidi upah yang diumumkan pada 27 Mac lalu akan dinaikkan daripada 5.9 bilion ringgit kepada 13.8 bilion ringgit, iaitu tambahan sebanyak 7.9 bilion ringgit. Jelasnya, kerajaan juga mewujudkan geran khas prihatin berjumlah 2.1 bilion ringgit bagi semua syarikat PKS Mikro yang berkelayakan dengan kerajaan akan menyediakan geran khas sebanyak RM3,000 untuk setiap syarikat Mikro yang akan memanfaatkan hampir 700,000 PKS Mikro di seluruh negara. Beralih ke perkembangan COVID-19. Di Sarawak, sebanyak 9 lagi kes positif COVID-19 telah direkodkan pada Isnin. Ketika mewakili pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah dalam sidang media COVID-19 di Kuching, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak sebanyak 273 kes sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac 2020. Daripada 9 kes tersebut, 8 kes dirawat di Hospital Umum Kuching Sarawak dan satu lagi kes adalah dirawat di Hospital Bintulu. Sementara itu, katanya sebanyak 76 kes baharu pesakit di bawah pemantauan PUI turut dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 1,705 kes. Dalam sidang media sama, beliau memberitahu seramai 181 rakyat Sarawak yang pulang dari luar negara, Semenanjung, Sabah dan Labuan kini dikarantin di Kuching dan Miri sebagai pesakit di bawah pengawasan PUS. Sementara itu, Dato' Abdul Karim memberitahu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri juga telah mengemaskini kawasan-kawasan berdekatan yang dikategorikan sebagai zon merah. Zon merah 41 kes ke atas, mengikut lokaliti seperti dalam peta-peta yang telah dilampirkan. Sementara itu, di Miri, seramai 94 penumpang dari Labuan dan Kuala Lumpur telah dikuarantin selama 14 hari di 2 hotel yang telah ditetapkan. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Sin berkata, mereka yang ditempatkan di hotel adalah terdiri daripada individu yang tidak bergejala dan tidak berisiko dan telah membuat saringan berdasarkan prosedur Kementerian Kesihatan Malaysia. Datuk Lee yang juga penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri menambah, prosedur ini adalah bertujuan untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19 serta pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Lagi laporan dari Miri. Dalam operasi bersepadu penyelamatan gelandangan baru-baru ini, seramai 37 gelandangan telah diselamatkan. Ketika ditemui semasa meninjau pusat kuarantin PBSM Miri pada Isnin, Datuk Lee memberitahu akan mengumumkan cadangan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak untuk menyediakan satu pusat khas gelandangan Miri di sebaik sahaja selepas tempoh PKP tamat. Selepas ini saya bercadang kepada Jabatan Kebajikan supaya mencari satu tempat tetap untuk mereka ini yang tak ada rumah
iaitu gelandangan, dan kita tak maulah mereka ini berjalan-jalan di pusat bandar, tinggal di pusat bandar. Ini memanglah tak baik, dan tindakan perlu diambil lah. Berita seterusnya, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan media pada Isnin menafikan dakwaan pemimpin DAP Sarawak Chong Cheng Jin dalam Sarawak Report bertarikh 5 April 2020 adalah tidak benar sama sekali dan tidak berasas. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Rantaian Bekalan Makanan sekali lagi menjelaskan mengenai strategi dan pendekatan yang telah diputuskan oleh pihak Jawatan Kuasa dalam memastikan bekalan makanan yang disediakan oleh kerajaan negeri disalurkan kepada golongan yang memerlukan mencapai objektifnya. Jelas Datuk Seri Fatimah, bantuan bekalan makanan kepada penduduk Sarawak diuruskan secara berpusat dan semua pembiayaan disalurkan kepada Jawatan Kuasa Bencana Bahagian dan Daerah untuk dikendalikan. Selain itu, semua senarai-senarai seperti penerima, barangan makanan, pembelian dan pengedaran bekalan makanan termasuk senarai nama dari pelbagai sumber agensi kerajaan turut dikemukakan kepada DDC untuk penyelarasan dan pengesahan pusat. Beralih ke laporan pengagihan bantuan makanan. Terima kasih YB, itulah ungkapan dizahirkan rata-rata penduduk di 3 buah kampung di utara Pulau Bruit selepas menerima bantuan food basket sumbangan Adun Semop, Abdullah Saidul dan Ahli Parlimen Tanjung Manis, Yusuf Abdul Wahab. Ketua Kaum Kampung Bruit Mahdi Mursyidi berkata, penduduk kampung sangat menghargai sumbangan daripada Adun Semop. Terima kasih kepada YB Abdullah dan YB Yusuf Wahab kerana memberi sumbangan ini kepada Kampung Bruit pada masa ini sempena komitmen 19 ini. Turut berterima kasih di atas sumbangan berkenaan Ketua Kaum bagi Kampung Tekajong, Suria Rebi. Jadi saya bagi pihak Jawatan Kuasa Kampung ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat YB Abdullah Saidul dan YB Yusuf bin Wahab. Dengan ini kami mengagahi jadi bantuan yang disalurkan kepada penduduk kampung. Bagi Ketua Kaum Kampung Penipah, Hadri Tras, sumbangan dari kerajaan negeri dan wakil rakyat sememangnya amat dihargai ketika penduduk kampung berdepan waktu sukar ketika ini. Saya KK Haji Hadri bin Haji Tras mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan negeri, terutama kepada YB MP kita Haji Yusuf dan juga adun kita YB Abdullah Saidul kerana memberi bantuan makanan ini, food basket ini untuk penduduk Kampung Penipah semasa PKP Kombik 19 ini. Di Meradong pula, Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing berharap dengan bantuan tersebut, beliau berharap PKP akan lebih dipatuhi oleh rakyat setempat. Ini hari keempat kita menghantar bantuan makanan khas kepada rumah-rumah panjai, kampung-kampung di luar bandar. Saya harap dengan bantuan makanan itu semua penduduk di rumah panjang dan kampung-kampung boleh tinggal di rumah. Sementara itu, Tuai Rumah Jana Ramping dari Tanah Putih berkata, penduduk di rumah panjangnya amat menghargai sumbangan yang diagihkan kepada mereka. Terima kasih agai YB Ding Kuang Hing bisi meri kita pemakai tu bakal beras tu bantuan kita kata salaban Covid tu mah bakal beras roti ngau teh bukai juga tu bisi magan beri ya agai kita tu. Terima kasih agai YB.
Buletin UKAS diakhiri dengan pesanan khidmat nasihat yang disediakan oleh Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri. Teruskan cekal, kuat dan bersemangat. Yakinlah kita dapat mengatasi dugaan ini bersama-sama. Bersama kita putuskan rantaian penularan COVID-19. Teruskanlah cekal, kuat dan bersemangat. Yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti. Stay at home, kita mesti menang. Pastikan penjarakan sosial, kita pasti menang. Break the chain, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Lain-lainnya, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Pada hal lainnya, kita mesti menang. Kita kena duduk rumah, kita mesti menang. Putuskan rangkaian COVID-19, kita mesti menang. Break the chain, dan kita mesti menang. Rakyat Malaysia, patuhilah PKP. Kita mesti menang. Patuhilah setiap arahan daripada pihak kerajaan. Tinggal di rumah, putuskan rantaian, kita mesti menang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Enes Jonathan Seribu dan kru penerbitan Buletin UKAS. Ikuti berita selanjutnya pada Buletin UKAS edisi petang. Jaga diri dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.